TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, Assalamualaikum, salam sejahtera, anda bersama saya Irfan Syami untuk Didik TV KPM bagi slot sukses SPM 2022 Pecutan untuk mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan Kertas 2. Dan pastinya juga kita bawakan seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Apa kata kita saksikan dulu profil guru kita. Baiklah murid-murid, untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang jurubahasa isyarat. Ifah perkenalkan dulu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Cikgu, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Okey Cikgu, hari ini kita akan bersama dengan seorang guru yang Ifah katakan tadi. Kita persilakan Cikgu Siti Nuraya Marikan dari SMK Pending, Kuching, Sarawak terbang jauh untuk bersama kita dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan. Assalamualaikum Cikgu Siti, apa khabar? Waalaikumsalam Ifah. Sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat. Terima kasih Cikgu kerana terbang jauh untuk bersama kita ni berkongsi kepada calon-calon SPM bagi mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan Kertas 2. Tapi Cikgu, permulaannya kita akan lihat dulu kepada format pentadbiran, betul Cikgu? Ya, betul. Jadi jom kita mulakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua calon-calon SPM Sains Sukan. Okey, jadi pada hari ini Cikgu akan berkongsi balik semua topik-topik, bidang dan juga format untuk Sains Sukan SPM Kertas 1 dan Kertas 2. Okey. Sains Sukan 4572 ataupun 1 dan 4572/2 merupakan kertas sains sukan untuk SPM. Selain daripada kertas 3 yang telah diselesaikan pada tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi kita lihat dengan jelas dahulu formatnya. Kertas 1 adalah item objektif yang mengandungi 40 soalan, aneka pilihan, aneka pelengkap dan masanya yang diperuntukkan ialah 1 jam 15 minit. Manakala kertas 2 pula, item subjektif, yang terdiri daripada bahagian A, item struktur, 10 soalan, bahagian B, item esei, 3 soalan dan masa yang diperuntukkan ialah 2 jam 30 minit. Boleh saya teruskan? Silakan Cikgu. Okey. Ini adalah kandungan untuk sains sukan. Ada 7 bidang utama, iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan, pengenalan sains pergerakan, kecergasan dan persediaan fizikal, pemakanan sukan, asas psikologi sukan dan sosiologi sukan, dan bidang yang terakhir, bidang 7, kecederaan sukan dan langkah pencegahan. Sebelum itu saya ingin calon-calon imbas kembali topik-topik utama daripada semua 7 bidang tersebut ya. Kita tengok. Ini adalah topik sains sukan yang terdapat di dalam tingkatan 4. Iaitu bidang 1, pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Ada 3 topik yang di mana calon perlu menguasai betul-betul konsepnya untuk diaplikasikan dalam sukan dan seterusnya untuk menjawab soalan SPM. Pengenalan sains sukan, dasar sukan negara, pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Dalam bidang 2 pula, fungsi sistem tubuh dalam pergerakan, ada 6 topik penting yang merangkumi pengenalan sistem tubuh manusia, sokongan dan pergerakan, kawal atau sistem tubuh manusia, fungsi sistem kardiorespiratori, penghasilan tenaga, adaptasi sistem tubuh manusia. Jadi bahagian ini mungkin calon-calon perlu menghafal sedikit barulah dapat memahami konsep dan juga mengingati semasa SPM nanti. Dalam bidang 3 pula,
pengenalan sains pergerakan ada 8 topik utama. Okey, satu ialah satah dan pergerakan asas, jenis-jenis gerakan, asas kinematik gerakan, asas kinetik gerakan, hukum Newton, stability, asas kemahiran motor manusia, pembelajaran kemahiran motor. Okey, seterusnya kita tengok pula dalam tingkatan 5. Okey, dalam bidang 4 ada 4 topik pengenalan kecergasan, pengukuran kecergasan fizikal, prinsip latihan fizikal, kaedah latihan fizikal. Okey, bidang 5 pula lebih kepada pemakanan sukan. Okey, ada 5 topik yang perlu imbas kembali Okey, pengenalan pemakanan sukan, keperluan tenaga dan sumber tenaga dalam perkhidmatan, bendalih tubuh, elektrolit dan pentema kawal aturan, bantuan ergogenik pemakanan dan yang terakhir strategik pemakanan sukan. Okey, jadi yang ini perlu untuk memberi tenaga semasa bersukan. Okey, dan yang bidang yang ke-6 pula, asas psikologi sukan dan sosiologi sukan mengandungi 6 topik utama, asas aplikasi psikologi dalam sukan, motivasi dalam penetapan matlamat, keagresifan dalam sukan, kebimbangan dan kemahiran psikologi sukan, pengenalan sosiologi sukan, kesan penglibatan dalam sukan. Okey, dan bidang yang terakhir, bidang 7. Okey, ada 5 topik yang calon-calon perlu ingat betul-betul tentang pengenalan kecederaan sukan, jenis-jenis kecederaan sukan, pengurusan kecederaan sukan, terapi dan rehabilitasi sukan serta stres haba. Okey, jadi saya harap daripada imbas kembali topik-topik ini, mungkin calon-calon boleh tengok balik buku teks, tengok balik nota mana yang belum lagi dikuasai. Okey, jadi itulah tadi Irfan topik-topik yang terdapat dalam subjek sains sukan Betul, cikgu. Terima kasih banyak-banyak atas penjelasannya. Itulah dia, tuntasnya ada 7 bidang utama yang perlu calon-calon kuasai sebelum menghadapi persaingan SPM yang bakal tiba tak lama lagi. Jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Sukses SPM 2022 Pecutan bagi mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan Kertas 2. Dan untuk segmen kali ini, Cikgu Siti akan bawakan kita lihat kepada soalan-soalan contoh untuk Kertas 1, soalan objektif. Cikgu dah bersedia? Sudah. Jom kita mulakan. Okey, saya teruskan dulu dengan format Okey, Sains Sukan Kertas 1 4572/1. Okey, mengandungi 40 soalan objektif, aneka pilihan dan aneka pelengkap. Okey, untuk soalan ini calon perlu jawab semua soalan dan masa yang diperuntukkan adalah 1 jam 15 minit. Okey, kertas 1 soalan merangkumi semua topik dalam semua bidang tadi 7 bidang. Okey, pastikan calon telah mempelajari semua topik yang telah saya imbas tadi. Pastikan calon memahami konsep dan pastikan calon dapat aplikasi teori dalam sukan sebenar. Okey, kita tengok pula teknik menjawab. Okey, untuk kertas 1 ini, calon perlu teliti kata tugas. Okey, jadi kata tugasnya seperti nyatakan, berikan, terangkan, huraikan. Okey, jadi kena teliti dulu kata tugas. Kemudian gariskan kehendak soalan. Okey, supaya anda tidak tersasar. Okey, kemudian calon perlu kaitkan kehendak soalan dengan rangsangan yang diberi. Okey, kemudian baca terlebih dahulu semua jawapan yang disediakan. Jangan terus pilih. Okey, baca dengan teliti. Okey, selepas itu potong terus jawapan yang salah. Okey, supaya kita tak keliru balik. Betul. Kita abaikan yang salah tu. Ya, betul. Okey, kemudian barulah pilih jawapan yang paling tepat. Okey. So, nanti calon gunalah teknik, insya-Allah boleh. Okey.
sekarang kita tengok soalan, contoh soalan. Okey. Merujuk pada rajah di atas, apakah kesan penglibatan sukan ini kepada negara? Okey, jadi perlu tengok kata tugas tadi. Okey, kata tugas tadi apakah? Okey, kemudian tengok kesan. Okey, kesan penglibatan sukan ini kepada negara. Okey, ini yang paling penting. Okey, sekarang barulah pilih jawapan. mana jawapan yang paling tepat. Okey. A, pembentukan sasiah positif dan berdaya saing. Ini lebih kepada individu. Betul cikgu, kepada diri sendiri. So, kita pangkahkan. Okey. Yang kedua, meningkatkan tahap kesihatan dan kecergasan fizikal. Masih berkait dengan individu cikgu. Betul Irfan. Okey, jadi salah. Okey, meningkatkan jalinan perhubungan antara pelbagai kaum. Perpaduan bukan cikgu? Betul. Belum. Okey, sebab dia guna ini. Ya. Okey, sekarang D, meningkatkan maruah negara di pesada sukan antarabangsa. Ya ini macam betul. Bukan betul. Memang betul. Okey, sebab inilah pilihan yang terakhir. Okey, jadi inilah yang betul. Okey, cuba kita tengok. Ya, D meningkat maruah negara di pesada sukan antarabangsa. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang kedua. Okey, Irfan, tengok betul-betul. Saya nak uji Irfan ni. Nak uji saya? Okey, saya cuba cikgu. Okey, berikut merupakan maklumat kejohanan bola sepak. Bilangan pasukan yang diberi 11. Okey, sistem pertandingan adalah kalah mati sekali. Berdasarkan maklumat di atas, berapakah jumlah perlawanan dan bilangan bye? Okey. Kata tugas berapakah? Dia ada dua ke tak ni? Sebab dua jawapan. Betul. Okey. Jumlah perlawanan dan bilangan bye. Okey, sebelum Irfan jawab, saya bagi format dulu. Ada format. Okey, silakan. Okey. Dia punya format ialah untuk mengira ni N. Okey, N ialah bilangan pasukan. Okey. Tolak dengan 1. Okey, itulah jawapannya. Ya. Untuk perlawanan cikgu. Sabar. Okey, okey, belum lagi Okey, bilangan bye pula formatnya ialah gandaan 2. Gandaan 2. Okey. Jadi calon tulis dulu terus dekat kertas kertas soalan tu supaya dia terus berfikir. Okey. Baik. 2 gandaan 4 8 16 32. Oh, dah habis. Okey. Yang ini terus tulis kat sini, kemudian tolakkan daripada gandaan ini yang besar daripada bilangan pasukan tersebut. Tolak yang nombor gandaan 2 dengan bilangan pasukan. Yes, yang besar sedikit. Yang besar sedikit. Okey. Sekarang Irfan cuba ini dulu. Baik. Okey, bilangan pasukan tolak 1. Itulah jumlah perlawanannya. Okey. Mana Irfan? Untuk pilihan jawapan cikgu yang paling tepat sekarang ni adalah A dan B cikgu. Ya. Sementara ini. Okey. Betul. Jadi jawapan Irfan ialah 10 kan? Betul. Okey, betul. Okey. So ini antara A dan B. Okey, C dan D kita buang dulu cikgu. Ya, kita ini, abaikan. Bagus, betul. Tahu teknik tadi Okey. Baik. Sekarang. Seterusnya untuk buy cikgu ya. Formula tadi adalah kita kena ambil gandaan 2 cikgu dan tolak dengan jawapan yang 10 tadi tu ke? Ya, bukan. Bilangan pasukan. Oh, yang asalnya yang 11 tu. Yang mana lebih hampir? Yang mana lebih hampir dengan yang besar daripada bilangan pasukan antara sini. 16 cikgu. 16. Okey, betul. Okey. Jadi sekarang tolakkan 16 dengan bilangan pasukan. Yes. Jadi okey, jawapan dia 5. 5. Okey, betul. Okey, so jawapannya adalah B. B. Okey, tengok dulu betul ke tidak? Betul. Okey, tahniah Irfan Okey. Okey. Terima kasih cikgu. So, untuk soalan ini calon-calon perlu mengetahui ciri-ciri. Okey, selain daripada itu format untuk sistem kalah mati dia ada buy ataupun mengira jumlah perlawanan. Itu saja. Baik. Perlu ingat. Senang ni kalau dah tahu dia punya konsep. Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Okey. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kelenjar dalam sistem endokrina. Ini daripada bidang 2 Okey. Antara kelenjar A, B, C dan D, yang manakah lebihan hormonnya boleh merangsang sifat keagresifan atlet? Okey. Jadi untuk topik ini
calon Ifan, dia perlu imbas kembali 4 kelenjar utama. 4 kelenjar utama. Iaitu pituitary, thyroid, adrenal. Bagi atas saya selalu bagi tahu murid-murid saya adrenal. P, pankreas kat bawah. Okey. Kemudian kena tahu hormon. Okey. Jadi hormon untuk yang ini ialah hormon tumbesaran. Yang ini ada 2 yang calon-calon perlu ingat, thyroxine dan calcitonin. Okey, manakala untuk C ni adrenalina ataupun epinephrine ataupun glucocorticoid. Baik. Okey, kemudian yang D ni untuk hormon pankreas ialah insulin dan glukagon. Insulin dan glukagon. Okey. Ya. Kemudian satu lagi yang paling penting. Ya, cikgu. Calon perlu tahu fungsi. Fungsi? Dan kesan. Daripada fungsi dia akan tahu apa kesan kesan daripada hormon tersebut itu, kalau kurang ataupun lebih. Okey? Jadi untuk yang ini hormon dia ialah hormon tumbesaran. Jadi hormon tumbesaran ni fungsinya untuk pertumbuhan badan. Betul. Okey, untuk thyroxine tu, hormonnya tadi adalah berkaitan dengan rembesan metabolisme, mengawal metabolisme dan juga untuk kalsium di dalam tulang. Okey, untuk bahagian C, adrenal pula, dia adalah tentang kesan terhadap gerak balas cemas yang mengakibatkan cemas. Jadi dia ada berkaitan dengan peningkatan kadar denyutan jantung, juga pernafasan. Okey, kemudian D ialah berkaitan dengan mengawal aras glukosa dalam darah. Okey, jadi rasa-rasanya jawapan cikgu Okey, Irfan akan pilih C, cikgu. C. Kenapa? Sebab ada hormon adrenalina. Adrenalina ataupun epinephrine tadi. Betul, cikgu. Dan fungsinya adalah untuk meningkatkan denyutan nadi denyutan jantung serta pernafasan. Jadi dia lebihan dia memang boleh menyebabkan atlet agresif. Jadi saya pilih C, cikgu. Okey, kita tengok ya. Betul. Betul. Okay. Oh, bijak Irfan. Ada murid cikgu lah ni. Okey, jadi cikgu, kita teruskan untuk soalan yang seterusnya. Silakan. Okey, yang ini dari bidang 4 Raja di bawah menunjukkan satu kemahiran dalam permainan bola keranjang. Okey. Ia menunjukkan kemampuan seorang pemain bola keranjang melantun bola sambil berlari dalam permainan bola keranjang. Baik. Okey, apakah komponen kecergasan yang terlibat dalam aksi tersebut? Okey, jadi untuk tajuk seperti ini, calon-calon perlu mengetahui definisi ataupun konsep kemahiran atau komponen kecergasan. Okey. Jadi kalau di sini kita tengok pemain bola keranjang melantun bola sambil berlari. Okey, maksudnya atlet ini berupaya menyelaras dan menyeragamkan pergerakan untuk menghasilkan tindakan. Baik. Okey, jadi sekarang antara pilihannya yang mana yang bersesuaian dengan definisi yang saya beri tadi? Okey, A, cikgu. kekuatan otot, B, koordinasi, C, imbangan, D, kuasa. Okey. Kita sekarang ni akan buat teknik yang cikgu cakap tadi. Kita akan pilih dulu yang mana yang salah, kita ketepikan. Jadi untuk A, cikgu, kekuatan otot tak ada kena-mengena, cikgu. Bukan untuk kita seragamkan apa-apa. Jadi A kita buang. Okey. B tu koordinasi. Okey. Kalau sekarang ni Ifah rasa ini yang paling tepat sekarang ni sebab kita kena melantun bola sambil berlari, cikgu. Ada pergerakan tangan dan juga kaki. Kita kena seragamkan. Jadi itulah jawapan ni, cikgu. Koordinasi. Okey, cuba tengok. Ya. Yes, betul lagi. Wah, hebat Irfan. Boleh ambil ini cikgu SPM ni. Okey. So, itulah cara untuk bahagian ini. So, Irfan, sebenarnya untuk bahagian ini, untuk bahagian ni calon-calon keliru. Jadi, calon-calon perlu menguasai definisi komponen-komponen kecergasan yang terdiri daripada kesihatan. Segak tu. Ujian-ujian dalam segak. Okey. Dan lakuan motor untuk atlet. Apa dia komponen? So, pelajar
perlu imbas kembali kerana ini sangat penting untuk pelajar, untuk murid sains sukan. Okey, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Mari kita lihat, cikgu. Okey, ini soalan objektif yang terakhir yang saya nak kongsi hari ini, iaitu aneka pelengkap. Okey, untuk yang ini, Irfan, okey, dia dah ada banyak soalan jawapan. Betul. Jadi calon perlu pilih betul-betul dulu, kemudian potong, kemudian tengok kat sini mana yang dah potong. Kita asing terus. Kita asingkan. Okey, kita baca dulu. Boleh. Proses kehilangan cecair tubuh semasa bersukan boleh menjejaskan prestasi sukan. Apakah panduan yang betul bagi pengambilan cecair selepas bersukan? Okey, jadi untuk yang ini, calon kena tengok kata tugas dan kehendak soalan serta clue yang paling utama sini supaya dia dapat menjawab jawapan yang tepat. Okey, so sini apakah panduan? Okey, kemudian yang ini paling penting, pengambilan cecair selepas. Ini yang perlu tahu. Okey, barulah calon-calon dapat memilih jawapan yang paling tepat. Okey, so cuba tengok nombor 1. Pengambilan minuman air beralkohol. Cikgu, itu memang salah, cikgu. Okey, kita potong terus. Okey. Jangan pandang lagi kat situ. Jangan. Okey. Atlet perlu minum air lebih kurang 500 ml bagi memastikan kandungan air mencukupi. Okey, Irfan. 500 ml ni, okey, kalau dah penat, cukup ke? Ifan rasa tak cukup, cikgu. Tak cukup. Tak cukup. Ini semasa boleh. Tapi kalau selepas tak kita cukup. perlukan kandungan yang lagi banyak, Lagi cikgu. banyak. Lebih daripada 500. 1,500 sebenarnya. Untuk satu ni. Okey. Kemudian yang ketiga. Perlu mengambil minuman bersama-sama dengan makanan bagi mempercepatkan proses pemulihan. Ya, yang ini saya setuju. Kenapa? Kena makan dan minum sekali Supaya lebih cepat balik tenaga. Betul, kita pulihkan keadaan tu, yes. cikgu. So ini betul. Okey, sekarang atlet perlu minum air 1.5 liter ni maksudnya 1,500 ml minuman bagi setiap 1 kg berat badan yang hilang. Ya. Okey. Yang ini pun betul, cikgu, cakap tadi. Okey, jadi cuba tengok yang ini. 1 dah sah. Salah. Okey. Dah ada 1. Ni ada 1. Buang juga. Tinggal ini. C dan D. Jadi yang mana? Yang dua yang tu ada salah, 2 ni dah cikgu. salah dah. Okey, jadi jawapan akhirnya yang paling tepat adalah D, 3 dan 4. Okey, Yeah. betul. Okey, jadi Irfan, soalan macam ni dia memang memerlukan penelitian. Betul. Okey, tetapi calon memang senang nak pilih sebab jawapannya banyak. Cuma dia jangan keliru dan calon jangan abaikan terutama waktu memilih jawapan ni. Terus potong mana yang salah tadi. Okey, jadi itulah saja perkongsian beberapa soalan yang berbentuk objektif untuk kali ini Irfan. Baik, cikgu. Itulah dia penerangan berkaitan dengan soalan kertas 1 yang mengandungi 40 soalan. Kalau betul semua, cemerlanglah keputusan anda nanti. Okey? Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami untuk slot sukses SPM 2022 Pecutan Sains Sukan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 Pecutan bagi kertas sains sukan, kertas 1 dan kertas 2. Untuk segmen kali ini, Cikgu Siti akan bawa kita melihat kepada soalan contoh bagi kertas 2 bahagian A, iaitu soalan struktur, Cikgu. Jadi, berapa soalan Cikgu akan kongsikan hari ini? 3. 3 soalan. Jom kita mulakan. Okey, saya teruskan ya, Fan. Okey, untuk sains sukan kertas 2, kod dia 4572/2, bahagian B, struktur. Okey, mengandungi 10 soalan. Jadi, calon wajib jawab semua soalan. Okey, semua soalan adalah berkaitan topik dalam 7 bidang tadi. Okey. Soalan adalah berdasarkan ransangan rajah dan ataupun foto. Jadi mudah untuk dia dapat clue lah. Betul. Okey. Teknik menjawab. Jadi calon-calon boleh beri beri perhatian, fokus. Pertama teliti kata tugas dan panduan markah. Okey, seperti untuk kertas 2 ni dia ada nyatakan, terangkan, jelaskan. Jadi tengok
beberapa panduan markah itu untuk membantu calon menjawab dengan tepat. Okey, kemudian gariskan kehendak soalan, kaitkan kehendak soalan dengan rangsangan yang diberi. Okey, sama ada dalam berbentuk rajah tadi ataupun foto ataupun jadual. Okey, kemudian ingat kembali fakta yang telah dipelajari. Okey, selepas itu barulah tulis jawapan mengikut kehendak soalan. Jadi calon-calon gunalah teknik ini. Okey, kita tengok soalan yang pertama yang saya kongsikan. Gambar di bawah menunjukkan dua aktiviti sukan. Okey, X berbasikal lebuh raya. Okey, Y lontar peluru. Okey, soalannya yang pertama, nyatakan sistem tenaga yang berbeza yang digunakan bagi aktiviti fizikal di atas. Okey, jadi kata tugasnya ialah Nyatakan, cikgu. nyatakan kehendak soalannya sistem tenaga yang berbeza bagi aktiviti fizikal di atas. Okey, untuk soalan seperti ini, calon-calon perlu mengetahui dan mengingat balik 3 sistem tenaga utama. Okey, 2 lah. Tapi khususnya iaitu anaerobik alatik, anaerobik laktik dan juga aerobik. Okey, ada 3, cikgu. Yes. Kemudian ciri-ciri kriteria yang membezakannya dari segi pertama ialah keperluan oksigen, yang kedua masa, yang ketiga kehadiran ATP, yang keempat kelajuan dan yang kelima dari segi sumber makanan. Baik, 5 kriteria, cikgu, ya. Yes, dari situ akan membantu calon dapat menjawab soalan SPM dengan tepat. Okey, jadi kita tengok yang ini masa dia. Masa, cikgu. Okey. Masa dia lebih panjang sebab dia lebuh raya berbasikal. Okey, yang ini aksi lontar peluru. Sekejap je, cikgu. Singkat masanya. Sekejap saja. Jadi dah nampak bezanya kan? Okey, jadi untuk yang ini perlu tak oksigen? Perlu, cikgu. Perlu. Okey, yang ini Perlu juga tapi mungkin sikit je. pantas. Pantas tak perlulah kot. Tak perlu. Tak Okey. perlu. Okey, tak perlu. Jadi sistem tenaga yang sesuai untuk ini lebih kepada sistem tenaga aerobik. Sebab menggunakan Udara. oksigen, Okey. udara. Okey, baik. Kemudian Y ialah anaerobik alatik sebab dalam masa yang paling singkat, iaitu 0 hingga 15 saat. Dan kelajuannya sangat pantas. Okey. Sekarang soalan yang kedua. Okey. Saya dah beri tadi. Kan? Betul-betul saya ingat, cikgu. Okey. Okey, yang Saya kedua, nyatakan 2 ciri sistem tenaga sukan seperti dalam aktiviti X. 2 markah Ifan. Okey, nyatakan 2 ciri sistem tenaga dalam aktiviti X. Inilah yang rangsangan dia pergi ke X tu. Baik, cikgu. Okey. Di antaranya. Ya, okey. Saya cuba, cikgu. Tadi cikgu bilang kepada saya ada 5 kriteria, cikgu, betul? Ya. Jadi yang pertama adalah berkaitan dengan oksigen. Jadi aerobik semestinya memerlukan oksigen. Yes. Yang kedua adalah dari segi masa, cikgu. Masa yang diperuntukkan untuk aktiviti aerobik ni adalah singkat. Tapi berapa lama tu saya tak pasti, cikgu. Yang mana? Aerobik. Aerobik. Masa dia lama. Lama. Lebih daripada berapa masa tu saya tak pastilah. Okey, melebihi 3 minit. 3 minit. Okey, Faham, okey. faham. Coba kita tengok. Memerlukan oksigen. Betul. Okey, sebab dia lama. Aksinya berbasikal berraya. So mesti memerlukan masa yang panjang. Okey, memerlukan oksigen. Okey, yang kedua menggunakan masa lebih daripada 3 minit. Okey. So harap calon-calon kena kuasai betul-betul ciri-ciri sistem tenaga. Cikgu nak tanya, kalau kurang daripada 3 minit tu maksudnya adalah anaerobik alaktik, cikgu, ya? Anaerobik laktik. Laktik, okey. 0 hingga 10 saat atau 15 saat adalah anaerobik alatik. Okey. Okey, dalam tempoh 1 hingga 3 minit tu itu adalah anaerobik laktik. Faham. Dah mula Lebih lesu. daripada tu aerobik lah. Ya, okey. Okey, seterusnya kita tengok. Ini adalah soalan daripada bidang psikologi. Okey. Rajah menunjukkan kekasaran yang berlaku dalam satu perlawanan bola baling. Okey, dia dah beri rangsangan gambar, lepas tu Ada maklumat. laporan. Ya. Kenapa bertindak tu. Okey, tengok soalan A.
nyatakan, nyatakan satu klasifikasi keagresifan di dalam rajah di atas. Okey, untuk topik ini, calon kena ingat balik, imbas kembali 3 jenis keagresifan, iaitu keagresifan ketara, keagresifan instrumental dan keagresifan asertif. Okey, dan calon-calon juga perlu mengetahui perbezaannya dari segi niat, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Kemudian yang ketiga, apa tujuan dia? Okey, jadi yang ketara ni, kalau yang ketara keagresifan jenis ini, dia memang hendak mencederakan pihak lawan. Kalau yang instrumental, dia ada matlamat. Matlamat dia sama ada nak menang ataupun ganjaran. Asertif pula disebabkan kalau keagresifan asertif, dia tak ada niat. Sebab memang ada dalam kemahiran. Okey. Adalah undang-undang ni, cikgu. Ya, okey. Jadi rasa-rasa Ifan boleh teka tak? Okey, yang ini cikgu, kita boleh nampak sebenarnya keadaan ini memang dia nak mencederakan pihak lawannya. Jadi ini adalah lebih kepada keagresifan ketara. Yang pertama kan? Ya, betul. Okey, betul. Keagresifan ketara. Okey. B, nyatakan satu faktor semasa yang mempengaruhi pelakuan agresif. Okey, untuk yang ini kata tugas dia, satu faktor semasa yang mempengaruhi pelakuan agresif. Okey, dia dah beri kat sini, jadi calon bolehlah pilih mana-mana daripada jawapan kat sini. Okey, jadi di antaranya ialah perbezaan gol, sebab dia ketinggalan satu gol. Okay. Yang lain mungkin provokasi penonton. Baik. Okey, seterusnya C, huraikan. Okey. Jadi yang ini huraikan 2 markah, maksudnya dia kena beri satu faktor, okey, kemudian dia kena huraikan, okey, digunakan oleh jurulatih untuk meredakan pemain-pemain daripada bertindak agresif semula. Okey, untuk soalan ini calon-calon perlu mengingat kembali 4 teknik mengawal kebimbangan. Okey, pertama ialah terapi pernafasan, okey, yang kedua kata-kata rangsangan diri, kemudian relaksasi otot progresif, okey, dan satu lagi ialah apa dia? Sekejap. Yang keempat, cikgu. Yang keempat. Okey, tak apa. Jadi untuk yang ini dia pilih satu yang paling sesuai untuk jangka masa yang singkat dan huraikan. Ya, okey. Jadi jawapannya terapi pernafasan. Okey, iaitu dengan meminta pemain-pemainnya duduk di tempat yang selesa dan melakukan terapi pernafasan sehingga berasa tenang. Cikgu, mungkin cikgu boleh kongsikan apa yang dimaksudkan dengan terapi pernafasan ni, cikgu? Contohnya macam mana? Terapi pernafasan ni ialah atlet tu perlu tarik nafas tarik nafas. Okey, tarik nafas. Dalam-dalam. Okey, lepas tu dia lepaskan perlahan-lahan beberapa kali sehingga dia tenang. Jadi ini sesuai untuk untuk mengawalkan yang agresif tu dalam masa yang singkat. Baik. Okey. Jadi kita tengok pula yang seterusnya, soalan yang terakhir untuk bahagian struktur. Okey, Rajah menunjukkan seorang pemain bola sepak yang sedang terjatuh. Okey, nyatakan jenis kecederaan tisu keras yang mungkin berlaku. Okey, so nyatakan jenis kecederaan tisu keras, okey, yang mungkin. Okey, satu markah saja, jadi perlu nyatakan. Okey, untuk yang ini calon-calon imbas kembali 2 jenis kecederaan. Satu ialah kecederaan tisu keras, satu lagi ialah kecederaan tisu lembut. Okey, tisu keras ni mestilah yang berkaitan dengan tulang. Contohnya patah ataupun konkusi. Manakala yang selain daripada itu adalah kategori kecederaan tisu lembut. Sebab dia dari dalam sendi, luka apa semua. Faham? Okey, boleh teka tak? Okey. Kalau dia terjatuh. Tisu keras berkait dengan tulang, jawapannya adalah patah, cikgu. Yang mungkin tu patah. Ya. Okey. So, kita tengok jawapannya, Ifan. Ya, betul. Patah, okey, patah tertutup ataupun patah terbuka. Boleh diterima. Okey. Seterusnya kita tengok pula B. Berikan satu langkah pencegahan kecederaan sukan berdasarkan aksi di atas. Okey, berikan kata tugas satu langkah pencegahan kecederaan sukan
berdasarkan aksi di atas. Jadi ini langkah pencegahan untuk mengikut sukan. Okey, Okey. faham. Kalau main bola sepak, apa yang kita perlu guna untuk kita mengelakkan kecederaan? Kita boleh gunakan shin pad ataupun shin guard, cikgu. Okey, betul. Gunakan alat perlindungan kaki. Okey, seperti shin pad ataupun shin guard. Okey, bagus. Okey, C. Senaraikan dua kepentingan sprinting. Okey, yang ini senaraikan just senaraikan dua kepentingan sprinting kepada ke atas pemain yang mengalami kecederaan di atas. Di atas ialah patah ya Irfan, 2 markah. Okey. Jadi untuk bahagian ini, soalan yang seperti ini, okey, calon perlu menguasai 3 teknik pengurusan kecederaan, iaitu pertama ialah balutan. Balutan ni lebih kepada luka, membalut kan. Okey, yang kedua ialah sprinting. Sprinting ni lebih sesuai untuk patah lah. Okey, sebab dia nak mengekal, lepas tu menyokong. Okey. Manakala yang ketiga ialah tapping. Yang sekarang ni majoriti atlet semua guna tapping. Dia tak beli lagi alat-alat yang dia guna tapping untuk mengurangkan rasa sakit. Okey. Jadi kita tengok apakah kepentingan sprinting tersebut Okey. Menghadkan pergerakan pada bahagian tulang yang patah. Okey, bila dipasang contohnya sprinting yang keras tu, okey, dia guna alat-alat anduh dengan papan tu, okey. Jadi dia dapat menghadkan pergerakan pada bahagian tulang yang patah. Okey, selain daripada itu dia memberi sokongan pada bahagian yang patah. Okey, itulah kepentingan sprinting ke atas pemain yang mengalami kecederaan seperti patah tadi, cikgu ya. Jadi kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran Sains Sukan Kertas 1 dan 2. Untuk segmen kali ini, Cikgu Siti akan bawa kita untuk melihat kepada soalan bagi bahagian BSA. Dan Cikgu, untuk soalan ni, Cikgu, kita kena jawab berapa soalan sebenarnya? Daripada 3 tu, wajib 2. Wajib jawab 2. Jadi Cikgu, jom kita mulakan perkongsiannya. Okey, terima kasih Ifan. Okey, untuk Sains Sukan Kertas 2 ni, okey, bahagian B, okey, ada 3 soalan, jawab 2 soalan sahaja. Okey, kemudian semua soalan adalah berkaitan topik daripada 7 bidang juga Irfan. Sama juga. Sama juga. Dia ada gabungan Kemudian 3 soalan berdasarkan rangsangan rajah atau foto. Maksudnya setiap soalan memang ada rangsangan, jadi ia dapat membantu membantu calon untuk menjawab. Okey, untuk format pula Irfan, saya tak kongsi kat sini sebab format untuk menjawab esei lebih kurang sama dengan bahagian A tadi. Okey. Jadi calon tak perlu bimbang. Kita punya calon ni kadang-kadang dengar esei dia takut. Dia takutlah Fan. Okey, betul. Sebenarnya esei inilah yang sangat membantu untuk mereka dapat cemerlang dalam kertas 2 Sains Sukan. Jadi hari ini saya akan cuba berkongsi sedikit contoh dan bagaimana menjawabnya dalam satu kertas nanti. Cuma calon-calon jangan lupa jangan jawab di dalam kertas soalan. Dia kena jawab dalam kertas kajang yang disediakan. Okey, berasingan cikgu. Ya. Baik-baik. Ingat okey, kita tengok terus contoh soalan. Okey. Rajah menunjukkan aksi dalam sukan hoki. Okey. Jadi soalan A, namakan 2 otot utama yang terlibat semasa aksi. Okey, untuk yang ini, kata tugas dia namakan 2 otot utama yang terlibat semasa aksi. Tengok aksi dia sedang memukul. Betul. Jadi untuk yang ini calon kena imbas kembali nama otot-otot utama yang terdapat pada badan. Okey. Kalau bahagian ini, so yang terlibat ini bicep, cikgu. Dan belakang ni tricep. Yes, betul. Jadi untuk soalan esei sebenarnya masih ada ruang untuk draft. Jadi saya galakkan calon-calon tolonglah tulis draft. Contenglah dulu. Conteng dulu. Sebenarnya makin banyak conteng tu dia senang recall balik. Betul, cikgu. Okey, jadi conteng dulu 2 otot utama, tulis kat sini bicep.
Okey. Kemudian tricep. Okey, tricep. Tulis je ringkas Ya, dekat kata soalan cikgu. Tapi nanti kita pindahkan ke kertas kaca. Ya, betul. Okey. Jelaskan pula B jelaskan bagaimana atlet ini mengaplikasikan stability dalam lakuan di atas. 2 markah. Bermaksud dia kena berikan fakta. Okey, kemudian huraian. dia kena jelaskan. Okey, untuk dapatkan 2 markah. Okey, untuk yang ini calon-calon imbas kembali faktor yang mempengaruhi stability. Saya guna badan saya selalu guna ni dengan murid-murid. Lagi senang nak faham cikgu. Okey, untuk supaya kita stabil. Okey. Perlu berada pada garis graviti. Okey, yang kedua, jisim lebih besar. Jisim lebih besar. Lebih stabil. Okey. Kemudian pusat graviti apabila direndahkan, kita akan lebih stabil. Setuju? Betul. Kemudian luas tapak sokongan. Kena besar. Semakin besar, kita akan stabil untuk menghantar ataupun menerima bola. Dan yang terakhir, geseran. Kasut yang ada geseran tu dia akan memberi cengkaman yang lebih. Okey, jadi 5 tu kita tengok. Irfan rasa? Cuba tengok aksi ni. Okey. Dia memengkokkan badan cikgu. Jadi pusat graviti rendah. Ya, betul. Jadi pusat gravitinya direndahkan. Okey. Lagi cikgu lepas dia merendahkan pusat graviti, apa lagi cikgu? Dia stabil, dia nak stabil. Cuba tengok. Okey. Bahagian kaki dia cikgu. Fleksibel luas cikgu, diluaskan kan? Permukaan ni cikgu. Ya, betul. Kasut dia? Kasutnya menggunakan kasut yang ada cekaman. Yang sesuai. Okey. Jadi mungkin saya pilih pusat graviti lah. Okey, yang lebih senang kita pilihlah mana yang senang untuk dihuraikan. Dah ada faktor ni, tak ada masalah. Nanti dengan secara spontan kita boleh hurai. Okey. Kemudian C, cadangkan. Okey, apabila kata tugas cadangkan, calon lebih bebas sebenarnya. Dia lebih bebas untuk mencadangkan apa. Tetapi kena sesuai dengan kehendak soalan. 2 jenis latihan yang boleh meningkatkan ketangkasan atlet hoki tersebut. Untuk yang ini kita kait balik dalam soalan topik dalam bidang 4. Ada 2 kaedah latihan, iaitu kaedah latihan aerobik dan anaerobik. Kalau aerobik tadi, ingat balik, yang lama. Kalau anaerobik, yang pantas. Jadi, yang ini lebih sesuai kaedah latihan apa tu Irfan? Aerobik cikgu. Aerobik? Semasa memukul. Semasa memukul, anaerobik. Ketangkasan. Kalau bermain hoki, memang aerobik. Tetapi kalau untuk ketangkasan, dia perlu pantas. Jadi, dia kena cari, dia pilih jenis aktiviti di bawah kaedah latihan anaerobik. Contohnya ialah jeda jarak dekat. Jeda jarak dekat. Lagi satu apa cikgu? Satu lagi litar. Latihan litar ni yang ada stesen ni sebab dia akan fokus kepada otot-otot yang tertentu. Dia akan bergerak ke sana dan kemari. Ya, betul. Kemudian D. D, terangkan bagaimana atlet hoki tersebut dapat mengelak daripada berlaku keletihan semasa bertanding dalam cuaca yang panas. 4 markah ni tahu. Jadi kalau 4 markah bermaksud calon perlu menyediakan 2 fakta, lepas tu hurai berdasarkan pengalaman. Baik. Jadi yang ini paling mudah, dia ada 5 lah. Tetapi boleh juga calon memikirkan kalau panas bagaimana dia nak mengelakkan. Yang pertama, kalau panas cikgu kalau panas cikgu, Irfan akan pastikan Irfan ada air yang banyak cikgu. Minum air secukupnya. Minum air yang secukupnya. Betul. So itu adalah di bawah kategori hidrasi. Seterusnya sebelum pertandingan. Cikgu, yang paling penting kan, jurulatih kata dekat Irfan, kita kena tidur dengan cukup lah cikgu. Rehat banyak-banyak. Kita perlu rehat yang secukupnya sebelum bertanding. Jadi itu di antara faktornya. Selain daripada itu, mungkin dari segi pakaian, kena guna pakaian yang diperbuat daripada kapas. Jadi itulah draft yang boleh calon-calon buat sebelum dia menjawab soalan yang jawapan yang sebenar di dalam kertas tadi. Jadi kita tengok, ini saya kongsikan bagaimana contoh jawapan yang sesuai yang calon boleh buat. Kita tengok. Tulis dulu nombor soalan. Yang A tadi,
otot bicep dan tricep, Okey. tulis itu saja. Itu je cikgu, cukup. Namakan okey. sahaja. Kemudian ini tadi fakta dia pusat graviti, kemudian huraiannya merendahkan pusat graviti dengan memfleksikan lutut. Okey. Okey, agar lebih stabil semasa melakukan aksi tersebut. Okey, C. Kaedah latihan Anaerobik, yang sesuai tadi untuk ketangkasan. Latihan jeda jarak dekat, latihan litar. Tulis macam ini saja. Okey, Tak perlu panjang-panjang. Okey. Kemudian D. Okey, yang pertama tadi Irfan jawab minum air kan? Betul. Okey, jadi faktanya hidrasi. Okey. Okey, penerangannya minum air secukupnya sebelum, semasa dan selepas pertandingan. Cantik cikgu, 2 markah. 2 markah. Okey, kalau nak lebih jelas lagi boleh beritahu sebelum 200 hingga 300 Wah, okey. ml, semasa 500 ml dan selepas 1500 ml. Okey, kalau nak lebih inilah detail. Okey, dan seterusnya yang kedua, rehat. Okey, tidur yang mencukupi iaitu 6 hingga 8 jam sebelum pertandingan. Jadi dengan menjawab begini Irfan, calon dah boleh dapat 10 markah. Dalam tangan cikgu. Ya, insya-Allah. InsyaAllah. Tapi Okey. kena jawablah, jangan Betul. tak jawab. Jangan tinggal soalan. Okey, pilihlah cara dan teknik menghurai yang ringkas dan tepat. Betul. Okey. Kita tengok pula soalan yang kedua. Mari kita. Okey. Rajah 12.1 dan Rajah 12.2 menunjukkan 2 aksi dalam sukan. Okey. A, nyatakan kelas tuas yang diaplikasikan di Rajah 12.1 dan 12.2. Okey. Jadi untuk yang ini, untuk yang ni Irfan, mungkin calon boleh mencari akronim yang sesuai untuk mengingatkan sistem tuas. Baik. So, F untuk fakram kan? F, ini untuk fakram, ini beban, ini daya. Okey, jadi untuk mengingatkan ini, sebab senang dah diberi kat sini. Okey, cuma dia ingat akronim, kalau F di tengah, bermaksud ia adalah tuas kelas 1. Kelas 1, tuas kelas 1, tuas kelas 2, tuas kelas 3. Okey, kalau murid-murid saya beritahu, ingatkan Fatimah beri duit. Fatimah beri duit. Okey. Yang lain boleh juga, tapi murid-murid ni kan kadang-kadang dia seronok dapat duit kan. Jadi dapat akronim lagi senang nak ingat. Fatimah beri duit. Jadi bila dia tengok F di tengah, dia akan tahu itu kategori tuas apa. Okey, jadi cuba teka. Boleh ke Irfan? Okey, kelas yang tuas ini, yang 12.1 ni. 12.1 cikgu ya. Yang tengahnya ni, tengok. Tengahnya ialah ni. D cikgu. Tuas kelas berapa tu? Okey. Fatimah beri duit yang ketiga cikgu. Ya, okey, betul. Okey, jadi ini adalah tulis saja ringkas nanti sebab kita draft je Irfan Okay. Tuas yang ketiga. Okey, cuba tengok yang ini pula. Yang di tengahnya B. cikgu, beri. Yang kedua. Fatimah beri duit. Yang kedua. Okey, betul. Okey, jadi ini adalah tuas yang kedua. Tulis macam ni, tak apa. Nanti dalam esei baru kita jawab jelas. Okey. Kemudian soalan seterusnya. Terangkan kriteria kemahiran motor berdasarkan ketepatan lakuan yang digunakan pada Rajah 12.1. Maksudnya semasa memukul hoki. Okey, kalau tengok sistem tuas ini, maksudnya tuas ketiga ni tujuannya untuk meningkat kelajuan. Betul. Okey. Jadi, maksud kemahiran motor berdasar ketepatan lakuan, bagaimana kita nak mendapatkan pukulan yang tepat kepada sasaran. Dia ada 2, iaitu ketepatan motor halus dengan motor kasar. Okey. Motor halus ini menggunakan jari. Okey? Contohnya menembak, memanah. Kita nak tepat, kita guna ni. Takkan kita guna yang ini kan? Betul. Tetapi untuk yang ini, dia kena menggunakan otot yang besar. Otot bicep, tricep, bahagian tangan. Kalau kita berlari, kita menggunakan otot bahagian kaki. Supaya larian kita lancar. Betul. Okey. Jadi, dapat teka cikgu. Okey, sebab kita nak pukul, kita menggunakan otot bicep dan tricep cikgu. Aha. Okey. Jadi kita kena
kita kena melibatkan penggunaan motor kasar. Ya, betul. Jadi ini adalah penggunaan motor kasar. Motor kasar. Tapi yang ini pula kena ni Irfan, Huraikan. kena terangkan Okey, nanti. faham. Okey, jadi kita draft saja. Kemudian C. Atlet di Rajah 12.2 telah mengalami bengkak di bahagian buku lali setelah menamatkan lompatan. Ini tadi Jelaskan, jelaskan satu teknik pengurusan kecederaan yang paling sesuai diaplikasi kepada atlet itu. Okey, Irfan, untuk bahagian ini pengurusan kecederaan, calon-calon perlu ingat balik 3 tau pengurusan kecederaan. Okey, satu daripadanya ialah riser. Riser, okey. Yang kedua TOTAPS. TOTAPS. Yang ketiga DRABC ataupun saya suka Dr. ABC. Senang. Lagi mudah nak ingat. Okey. Jadi untuk yang ini calon dia perlu ingat kembali. Kalau bengkak perlu letak Ais. Daripada yang tiga-tiga tadi yang ada ais ialah riser, cikgu. ya, penggunaan riser. Okey? Sebab dia menggunakan ais. Okey, jadi untuk yang ini, dia tulis riser untuk teknik dapat 1 markah. Okey? 1 markah. Ni 6. Okey, bagaimana jelaskan. nak 6 ini? Dia tulis saja prosedur riser tu dalam bentuk akronim. Jadi calon perlu betul-betul menghafal dan menguasai tiga penguasaan kecederaan tu dari aspek dia punya akronim dan huraian. Huraian boleh ikut pengalaman. Okey, jadi kita tengok sekarang bagaimana menulisnya dalam bentuk esei dalam kertas kajang. Okey. Tadi tuas kelas ketiga kita tulis macam ini tulis bentuk macam ni. Oh, okey. Ya. Kena beritahu rajahnya dan apakah jawapan. Untuk B, ini ialah fakta tadi, motor kasar. Penerangannya melibatkan penggunaan otot besar seperti bicep dan tricep yang berfungsi sebagai otot utama untuk mendapatkan ketepatan lakuan. Okey. Kemudian C, teknik riser. Okey, 1 markah. Okey, ini dia punya akronim, tulis mengikut urutan. Okey, jadi A tu apa, I tu apa, cikgu, ya? Betul. Okey, jadi calon memang perlu hafal lah dia punya akronim. Okey, kemudian yang ini boleh guna ayat sendiri je. Okey, yang penting mesti dihuraikan. Baik. Okey, jadi begitulah tadi teknik menjawab soalan esei yang lengkap. Jadi saya rasa Ifan senang ke? Sebenarnya cikgu, kalau kita faham teknik dan ada konsep cikgu, insya-Allah kita boleh jawab dengan mudah. Ya. Kan? Senang sebenarnya. Ya. Dia kena menguasai betul-betul konsep 7 itu. bidang tadi. Yes, betul. Jadi saya harap calon-calon masih ada masa lagi buat ulang kaji semua topik-topik dalam 7 bidang tu sebelum menghadapi SPM nanti. Sebelum itu saya nak bagi kesimpulan dulu. Silakan cikgu. Kita tengok Perkongsian hari ini, silakan. Ya, kesimpulannya. Baik. Pertama Irfan, calon-calon perlu kuasai. Dia kena menguasai ilmu dan konsep sains sukan. Dah nama dia sains. Dalam sukan kan. Dia kena kuasai ilmu tu. Yang kedua, aplikasi. Aplikasi maksudnya dia kena apply dalam sukan-sukan. Mengaitkan konsep berserta aplikasi dalam sukan. Kemudian yang ketiga, semasa nak menjawab tu, dia kena analisis dulu. Dia kena memahami kehendak soalan berdasarkan kata tugas. Jadi atlet perlu baca dengan teliti kata tugas dan kehendak soalan, barulah fikirkan jawapan. Kemudian yang terakhir, tindakan calon, hubungkan bagi menghasilkan jawapan dengan contoh-contoh nanti. Jadi saya harap calon-calon semua akan dapat menjawab dengan mudah nanti setelah mendapat tips yang saya sempat berkongsi hari ini Irfan. Itulah dia perkongsian Cikgu Siti Nuraya Marikan dari SMK Pending Kuching Sarawak, datang jauh ke sini berkongsi kepada kita teknik dan konsep untuk menjawab soalan SPM dengan mudah bagi kertas sains sukan kertas 1 dan kertas 2. Terima kasih juga diucapkan kepada Cikgu Kulina selaku juru bahasa isyarat kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Cikgu. Terima kasih.